Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Wako Channel. Sebelum saya teruskan berita hangat ini, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang dan kita akan tengok berita yang gempa ni sekarang juga. Jika UMNO boleh jatuhkan peja kerana rasa tak puas hati, kenapa perasaan sama terhadap Muhyiddin masih mahu dipendam? Artikel ini di-sharekan oleh Syafrin Hussein. Jom kita tengok. Wow. Asas utama mengapa UMNO bertindak menjatuhkan Ahmad Faizal Azumu atau Peja ialah kerana tidak puas hati dengan beberapa tindakan bekas Menteri Besar Perak itu. Rasa tidak puas hati itu ada pada asasnya didorong oleh dua sebab yang utama: perlantikan setiausaha politik dan penjualan ladang milik kerajaan negeri kepada sebuah syarikat Singapura di bawah harga pasaran. Wow. UMNO benar-benar tidak puas hati, tersinggung dan marah dengan tindakan Peja melantik adun UMNO Bengkalan Hulu dalam bahagian Greek Aznil Ibrahim sebagai setiausaha politiknya tanpa meminta izin atau berunding dengan mereka terlebih dahulu. Lebih membuatkan UMNO marah lagi ialah bila Peja mempertahankan perlantikan itu dengan mengatakan ia adalah dalam bidang kuasanya dan tidak memerlukan beliau berunding dengan sesiapa. Bagi penjualan ladang milik kerajaan negeri pula, UMNO melalui Najib Razak mendedarkan ladang seluas 15,000 hektar dan bernilai 1.03 bilion ringgit itu telah dijual kepada sebuah syarikat Singapura dengan harga sebanyak 342 juta ringgit saja. Oh my god. Ladang itu juga, tambah Najib, memberi keuntungan tahunan sebanyak 40 juta ringgit kepada kerajaan negeri Perak sebelum ini. Itulah sebabnya UMNO menarik balik sokongan terhadap Peja, dedar Najib melalui media sosialnya. Bermakna, dengan jumlah kerusi Dewan Undangan Negeri terbanyak di Perak dan disebabkan wujud perasaan tidak puas hati terhadap Peja, UMNO tanpa berfikir panjang lagi telah bertindak menjatuhkan seorang ketua kerajaan negeri. Dari segi politik, itulah tindakan yang bijak di mana UMNO tahu menggunakan kuasa atau kelebihan yang ada padanya bila mereka tidak lagi dihormati. Menyamai dengan apa yang berlaku di Perak, UMNO juga ada banyak perasaan tidak puas hati terhadap Muhyiddin Yassin di peringkat pusat. Dari segi panggilan jawatan dan kementerian, walaupun UMNO dan Barisan Nasional mempunyai 42 kerusi, iaitu terbanyak juga jumlahnya, tetapi pemberian itu nyata tidak dilakukan dengan adil. Selain tidak diberikan jawatan timbalan Perdana Menteri, Menteri Kanan untuk UMNO pula hanya diperuntukkan 1:1 diberikan 2. Begitu juga dengan Kementerian Kanan dan Strategik. Semuanya dibolok oleh Bersatu atau mereka yang keluar daripada UMNO dan PKR untuk menyertai parti pimpinan Muhyiddin itu. Dari segi penjualan aset kerajaan, sebagaimana di Perak, Kerajaan Perikatan Nasional turut melakukan penjualan meragukan dan ia memang menimbulkan rasa tidak puas hati UMNO terhadapnya. Yang terbaru ialah bila PNB menjual pegangan 56.3% sahamnya dalam CCM Berhad kepada sebuah syarikat bukan Bumi Putera Batu Kawan Berhad. Bagi UMNO, tindakan PNB itu adalah menyedihkan kerana CCM merupakan syarikat yang menguntungkan selain memperlihatkan PNB yang sepatutnya berperanan melindungi kepentingan Bumi Putera telah bertindak berlawanan dengan fungsinya dalam urus niaga yang dijalankan itu. Yang paling UMNO tidak puas hati dengan Muhyiddin ialah berkaitan tuntutan mereka untuk pengeluaran KWSP dan lanjutan moratorium selama 6 bulan lagi.
Dalam perbahasan Belanjawan 2021 baru-baru ini, Najib selaku pengerusi BNBBC jelas menyatakan sokongan mereka terhadap belanjawan adalah dengan syarat dua tuntutan itu mesti dipenuhi oleh kerajaan. Menjelang pengundian peringkat dasar, Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz telah memberi komitmen untuk memenuhi tuntutan tersebut sehingga belanjawan akhirnya diluluskan dengan mudah. Namun, apa yang berlaku tidak seperti yang dijanjikan, di mana bukan saja tiada moratorium wajib yang diperkenalkan, janji pengeluaran KWSP yang diperkenalkan masih tertakluk dengan beberapa syarat dan kriteria melecehkan. Ia menyebabkan UMNO tanpa malu-malu melabelkan program Air Sinar KWSP itu sebagai air kecewa, air malap, air kencing dan sebagainya. Sehingga semalam pun, Presiden UMNO Zahid Hamidi masih bersuara meluahkan rasa tidak puas hati berkaitan pengeluaran KWSP itu dan menuntut dia dipermudahkan sebagaimana dijanjikan. Najib pula dalam posting di media sosialnya turut tidak henti-henti menuntut pengeluaran KWSP oleh pencarum dipermudahkan dikala rakyat kesusahan dan memerlukan wang sekarang ni. Isunya di sini jika kerana tidak puas hati terhadap Peja boleh membuatkan UMNO bertindak menarik sokongan dan menjatuhkannya, mengapa tidak dilakukan hal yang sama terhadap Muhyiddin? Bukankah rasa tidak puas hati UMNO terhadap Muhyiddin jauh lebih besar lagi berbanding perasaan tidak puas hati terhadap Peja? Bukankah sikap tidak menghormati dan membuli UMNO oleh Muhyiddin juga jauh lebih menyakitkan daripada apa yang dilakukan Peja? UMNO nak tunggu apa lagi sebenarnya? Artikel ini disharekan oleh Syabrin.com. Wow. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan semasa politik di negara kita pada video yang akan datang. Jadi, UMNO nak tunggu apa lagi sebenarnya? Dengan itu, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.